Hai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Menurut R.O. Winstead di dalam bukunya Pantun Melayu, orang asingnya masih belum mengenali pantun, bermakna dia masih belum mengenali rohani dan jalan fikir masyarakat Melayu pada masa tersebut. Pantun itu indah, halus dan mewakili adat resam, sopan santun, ketinggian budaya dan daya fikir masyarakat Melayu terdahulu. Pantun dipercayai sama berkembang dengan dunia Melayu itu sendiri. Ini adalah kerana bahasa kias yang digunakan, bahasa berirama yang lunak dan pernah dianggap sebagai tajamnya lebih dari sembilu dan tusukannya lebih dari direjam lembing. Secara umumnya, pantun Melayu terbina dalam bentuk rangkai yang mengandungi bahagian pembayang ataupun dikenali juga sampiran dan juga bahagian maksud. Baris pertama dan kedua adalah pembayang dan baris yang ketiga dan keempat adalah maksud. Pantun Melayu terbagi kepada rangkap-rangkap pantun yang terdiri daripada pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 8 kerat, pantun 16 kerat dan sebagainya. Lazimnya, pantun yang selalu digunakan adalah pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Selain itu, kalau kita tengok, rima pantun pula adalah tersusun dalam bentuk yang tetap seperti AB-AB atau ABC-ABC dan seterusnya. Pantun mempunyai pelbagai fungsi. Antara fungsi pantun ialah untuk mendidik. Masyarakat Melayu, terutamanya golongan tua, kaya dengan pelbagai nasihat. Sebagai golongan yang makan garam terlebih dahulu, pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. Justru, jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda ataupun kanak-kanak, mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan kepada kanak-kanak dan golongan remaja. Air melurut di tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut resminya padi, semakin berisi, semakin tunduk. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah, berbunga-bunga, puji-pujian, di samping menggambarkan perasaan kasih sayang, cinta dan rindu yang mendalam. Antara contoh pantunnya ialah ribu-ribu pokok mengkudu, cincin permata jatuh ke ruang. Kalau rindu sebut namaku, air mata jangan dibuang. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Pantun juga digunakan untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. Masyarakat Melayu yang terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. Oleh itu banyak dapat kita lihat pantun-pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih pada orang yang berjasa atau berbudi. Masyarakat Melayu turut menjadikan persekitaran sebagai guru yang terbaik. Mereka menjadi pemerhati dan pemikir dan merenung keindahan alam. Selalu mencipta pantun-pantun yang berasaskan apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar dan disentuh, dan sebagainya. Pembayang pantun yang terhasil adalah berdasarkan alam semula jadi. Pembayang menggunakan kata-kataan seperti nama-nama bunga, haiwan, keindahan alam dan sebagainya. Masyarakat dahulu juga sering menggunakan analogi dan kias ibarat bagi menghasilkan pantun. Kias ibaratlah yang menjadi alat dia bergagasan, alat ekspresi untuk kenyataan yang rumit. Masyarakat dahulu juga
sering merenung kehidupannya dan takdirnya dan dizahirkan dalam bentuk pantun. Contohnya, kasih umpama embun di hujung rumput, datang matahari, hilanglah dia. Ataupun pantun lain yang pernah dicipta, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Masyarakat dahulu juga sering mentafsir kelakuan manusia dan disinonimkan dengan binatang. Contohnya, manusia yang sombong diandaikan seperti ayam sabung. Manusia yang produktif tetapi pendiam diibaratkan seperti penyu. Manusia yang banyak berkata-kata diibaratkan sebagai tin kosong atau murai dicabut ekor. Lazimnya dalam proses membina pantun-pantun yang berkualiti, pantun-pantun yang dihasilkan mestilah mempunyai tema-tema yang tertentu. Antara tema-tema yang selalu digunakan ataupun boleh digunakan dalam menghasilkan pantun, tema keagamaan, budi bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Redup di hulu tidaklah lama. Awan terus celah mencelah. Hidup perlu bersindi agama. Pasti lurus di jalan Allah. Di tasik beris menangkap toman, lada dibawa hendak menggulai. Quran dan hadis jadikan pedoman, iman dan takwa Allah menilai. Suara Bilal azan perlahan, merdu jelas saling bersilih. Haram dan halal ditentu Tuhan, akal yang waras perlu memilih. Weh. Mu main tengok, ada benda baru yang di-viral kan? Tu dia amat tengok view dia 1K lah tu. Uish, gila. Tengok description dia. Tak. Ambo tengok salah siapa anaknya benda ni. Hei. Hello. Mai dah. Ni kami duk tengok Facebook. Ambo tak tengok ke benda ni? Bedah viral tak mana lah. Ni Mat, kami tak main lah Facebook, kami main TikTok. Piu. Ke ni lah main TikTok. Apa? Sat lagi jadi sindrom TikTok. Eh. Dah. Ni. Apa makna cinta monyet? Tiba-tiba Olok-olok hanya seketika. Apa guna hanya ada internet? Jika Facebook jarang dibuka. Sikit. Dengar aku nak balas pula. Keledek bukan sebarang keledek. Keledek dijamu di atas beranda. Pendek bukan sebarang pendek. Pendek penuh ilmu di dada. Elok. Hak seorang keledek, hak seorang pendek. Kena dah. Weh, pergi ke kedai ke Sungai Muara. Alah, apalah. Dah nama. Ya, tengok. Cik Ai, Ya, Cik Nadia. pernah tak Cik Ai duduk dengan perempuan macam gini? Selalu. Tapi bukan macam ni. Dekat lagi macam ni. Bencilah. Siapa perempuan tu? Nenek saya, Cik Nadia. Nakal. Pisang dibeli, masak setandan. Diambil kaut, digoreng hangit. Sayangku ini tiada sempadan. Seluas laut, tinggi melangit. Pinang besar bersama gambir. Kapur dibeli di pekat kayang. Benci sekadar bermain di bibir. Dalam hati membara sayang.
Tingginya tiang terasa gayat, merenung jauh di atas titi. Kasih sayang sepanjang hayat, bertapak kukuh hingga ke mati. Air dituang hanya secangkir. Haus dibuang tidaklah lama. Kasihku sayang tidakkan mungkir. Susah senang tempuh bersama. Syarahan budaya, seni budaya tinggi, perkasa nilai seni, seni budaya kita, khazanah Malaysia. Syarahan budaya, syarahan budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babak semua no? Alhamdulillah. Kami mai ni ramai-ramai ni ada hajat. Oh, hajat apa tu? Oh, nak dengar hajat? Dengar pantun kami dulu. Oh, boleh. Silakan. Bakar jerami anginnya kuat. Habis terbalik dahan di laman. Datang kami membawa niat hendak memetik bunga di taman. Oh, tu hajat kami tu. Tuan menjual, saya membelinya. Boleh? Boleh. Oh, saya cuba no. Teriknya bunga di tengah rembang. Mengisi perut di pekan banyi. Bunga kami belum berkembang. Takut-takut tidak mewangi. Jawab. Okey, saya jawab no. No? Telah berkurun tidak berlagu. Nyanyian suara lantunnya tinggi. Bertahun-tahun sanggup menunggu. Ini kan pula seembun pagi. Dia. Ah, dengar ni nah. Jika haruan di balik batu, pancinglah biar dapat sendiri. Jika tuan kata begitu, petiklah mawar penuh berduri. Balik no, balik. Di pohon meranti hinggapnya punai. Singgah makan di atas ranting. Lega di hati hajat tertunai. Bulan depan majlis bersanding. Wah, kemas balik. Kolek berlayar tanpa haluan. Nakhoda jelik, diam bicara. Molek benar cadangan tuan. Perkara baik perlu disegera. Lega. Al-Fatihah. Amin. Bulan depan. Dalam usaha kita untuk melestarikan pantun di peringkat yang lebih tinggi, sudah tentulah kita menghadapi pelbagai cabaran-cabaran dan kita perlu membuat pelbagai persiapan-persiapan untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Cabaran yang pertama ialah bagaimana kita untuk memahamkan masyarakat tentang menghasilkan pantun yang cukup syarat dan sifatnya. Pantun yang berkualiti, bukannya pantun-pantun yang merapu, pantun-pantun yang tidak mempunyai nilai-nilai estetika dan pantun-pantun yang dijadikan bahan-bahan lawak jenaka. Untuk mendedahkan masyarakat kepada bagaimana untuk menghasilkan pantun yang berkualiti,
pelbagai seminar, ceramah, bengkel dan sebagainya perlu diadakan dari semasa ke semasa. Masyarakat perlu diberikan pendedahan dengan seluas-luasnya bagaimana menghasilkan pantun yang mempunyai sifat-sifat yang cukup dan boleh diangkat menjadi pantun yang terbaik. Cabaran yang seterusnya ialah memupuk minat berpantun di kalangan jenuai. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mendekatkan pantun dengan anak-anak muda supaya golongan ini mencintai dan sayang kepada kesenian tradisional. Pantun perlu diperkenalkan seawal usia kanak-kanak, bermula di taska, sekolah rendah dan sekolah menengah. Pelbagai cara perlu dilakukan seperti mengadakan pertandingan pantun, pembelajaran secara formal dan sebagainya. Usaha-usaha perlu diteruskan dan berkesinambungan untuk mendekatkan pantun di kalangan anak muda ini. Untuk memartabatkan pantun ke peringkat yang lebih tinggi juga, antara cabaran lain ialah kita memerlukan sokongan dan dokongan daripada ketua-ketua jabatan dan juga CEO-CEO, syarikat-syarikat korporat untuk sama-sama membantu dan memartabatkan pantun. Kesedaran perlu diberikan kepada ketua-ketua jabatan dan CEO dan sebagainya untuk lebih sayang dan cinta kepada kesenian tradisional kita ini. Seterusnya melestarikan pantun di mata dunia. Jabatan kerajaan dan juga pihak swasta boleh menggambling tenaga untuk bersama-sama mempopularkan dan mengetengahkan pantun di dalam masyarakat dengan memberikan pelbagai insentif-insentif dan penajaan-penajaan yang sewajarnya. Selain daripada itu, kesedaran pengamal media juga cukup penting untuk mengembalikan pantun di dalam masyarakat dengan memberikan sokongan sepenuhnya melalui penyiaran media massa. Pengamal media perlu memberi ruang dan peluang, terutamanya di dalam dada-dada akhbar, televisyen dan sebagainya, bagi mempromosikan kembali kesenian tradisional ini. Ruangan-ruangan berbentuk kesusasteraan perlu dikembalikan semula dan diberikan nafas baru. Pantun boleh diperkenalkan dengan cara yang lebih mudah, dinamik dan mampu menarik perhatian kanak-kanak melalui pelbagai kaedah. Contohnya menggunakan pelbagai alat-alat yang tertentu, menggunakan kepelbagaian warna dan ilustrasi di dalam proses pembelajaran. Pantun juga perlu dilihat lebih mudah dipelajari dan menghiburkan di samping menyampaikan mesej yang tersirat. Selain itu, pantun juga boleh dipamerkan dengan memasukkan rangkap-rangkap pantun yang sesuai di dalam penerbitan dan percetakan seperti majalah, buku dan juga kalender. Untuk membiasakan masyarakat dengan pantun, pantun boleh dijadikan sebagai satu rutin kebiasaan dan dicadangkan dalam setiap program-program yang dilaksanakan, sama ada melibatkan agensi kerajaan ataupun swasta. Perlu diselitkan pantun yang mudah, terutamanya pantun dua kerat di dalam mana-mana ucapan, teks dan sebagainya, serta acara-acara lain yang bersesuaian. Pertukaran budaya juga merupakan inisiatif lain yang mungkin boleh kita fikirkan bagi mempopularkan pantun. Usaha ini secara langsung akan memperkenalkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa dan rakyat boleh berbangga kerana masih memiliki pelbagai puisi tradisional, khususnya pantun, walaupun menghadapi arus kemodenan. Bagaimana untuk menghasilkan pantun yang berkualiti, tepat dan cepat? Saya berkongsi petua. Yang pertama, seseorang individu perlu mempunyai perbadaran kata yang meluas yang hanya boleh diperoleh melalui pembacaan yang menjadi rutin harian. Petua yang kedua ialah kita sentiasa perlu melakukan latihan demi latihan dalam mencipta pantun sehari-harian. Kita perlu membina pasukan yang terbaik untuk menjual dan membeli pantun dan jadikan pantun sebagai makanan harian. Kita boleh berpantun dan membina pantun di mana-mana sahaja. Di tempat kerja, sebelum tidur, di tempat rehat dan di mana sahaja. Kita biasakan diri dengan berpantun. Petua lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan pantun yang cepat dan tepat ialah pemantun perlulah mencari maksud pantun terlebih dahulu. Maksud pantun adalah terletak pada ayat yang keempat dan yang ketiga. Seterusnya barulah dicari
pembayang kepada pantun tersebut. Dan pastikan suku kata rima akhirnya AB. Nah, senang bukan untuk kita membuat pantun-pantun yang berkualiti? Silakan dan teruskan berpantun sampai bila-bila. Adalah menjadi harapan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kedah Darul Aman agar kesenian nenek moyang kita ini dapat diwarisi kepada generasi muda pada masa akan datang. Marilah kita semarakkan dan suburkan pantun ini dengan sebaiknya. Pantun perlu dilestarikan dan diangkat ke tahap yang tertinggi sebagai satu warisan yang tidak ternilai harganya. Kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah pihak kerajaan, swasta, NGO dan sebagainya, amat diharapkan agar usaha untuk memupuk kembali minat pantun di kalangan generasi muda akan dapat diteruskan dan terus relevan pada masa akan datang.